Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم احفظنا من كيد الكائدين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang mana masih lagi kita di dalam jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala-gala kemudaratan. Pada perjumpaan kita sekali ini, insya-Allah kita sebagai pusingan pengajian kita terhadap ilmu tafsir ayat Al-Quranil Karim daripada surah Ghafir. Setelah daripada kita ambil beberapa keratan ayat Al-Quranul Karim dan kita telah memberikan keterangan daripada syarahan-syarahan alim ulama kita yang sedega-sedega, yang mu'tabar, sebagaimana kita telah dengar di dalam perjumpaan kita beberapa kali mari dah. Maka insya-Allah pada malam ini kita nak mari pula sambung pengajian kita setelah daripada seorang yang beriman di kalangan keluarga Fir'aun itu terhadap Nabi Musa alaihi salam dan syariat yang dibawakan oleh Nabiullah Musa alaihi salam, sehingga dia itu beri pengingatan kepada kaum dia, kepada orang yang duduk dekat dengan dia, kepada orang yang dia itu kena masuk juga Firaun di dalam itu,
dengan beberapa nasihat-nasihat yang bersih keluar daripadanya. Sehingga Firaun itu tidak ada hujah-hujah di hadapan daripada seorang yang beriman tersebut tadi. Setelah daripada Firaun ni habis jalan dengan nasihat-nasihat yang dikatakan oleh seorang daripada kaum keluarga dia, makna kata orang rapat dengan dia. Setengah tafsir kata ahli tafsir, setengah dia kata orang darah tular, setengah kata orang rapat dengan dia, dan berbagai-bagailah pendapat. Tetapi dengan cara kesimpulan, makna orang Firaun tu kena, dan orang yang Firaun itu berasa kata lembut hati, hak jadi kasar dia, takabur dia. Dia apabila seorang ni kecek, cakap, nasihat, beri pengingatan, Firaun sendiri pun senantiasa dengar, dan dia itu tak boleh nak buat kemudaratan dengan cara zahir-zahir terhadap seorang yang beriman tadi. Apabila kita telah tahu dah kata cerita tu hak Tuhan duk royak di dalam Quran dia, supaya jadi pengajaran bagi kita sebagai orang yang beriman, nak ambil buat pakar di dalam hidup kita dunia sementara ini. Nak mari tengok kata Firaun dia nak terima ke tak ajaran yang dibawakan oleh Musa AS, dan yang dibantu akan dia hak utama sekali daripada kaum keluarga dia sendiri. Hak ni lah orang panggil kata inti hak besar sekali. Seolah kata Firaun ini, dia ni adalah sedahsyat-dahsyat orang yang mempertahankan jalan Musa AS. Kerana dia itu silap faham kata apabila dia beriman dengan Nabi Musa AS dan ajaran yang dibawakan oleh Musa, dia akan jadi rugi, dia akan jadi halah, dia akan jadinya dhaif, akan dihina, akan ditak kira oleh ajaran yang dibawakan oleh Musa dan oleh Musa sendiri. Itu tabiat bagi orang yang besar, yang takabur, yang tak tunduk kepada orang mudah. Apabila orang tu nak mengajak dia kepada ajaran yang benar, sikap dia gitulah hak bimbang-bimbang hak sebut saat ni. Jadi dia dah berasa bimbang dalam hati dia, berasa tak sedap, berasa sumak, berasa kata tak luluh, tak terbuka cara memikir. Akhir sekali ni, setelah daripada seorang yang beriman ni nasihatkan, bawa alasan begitu, bawa alasan begini, supaya nak Firaun tu kembali diri dia daripada dia tu hamba. Dia sangka kata diri dia ni layak dan patut pada orang manusia itu di kalangan Bani Israel mengabdikan diri kepadanya. Tetapi Firaun ini akhir sekali pun Tuhan tahu kata Tuhan ini, tahu kata kan, kata Tuhan ini tak mau nak hidayah ke dia. Sebab apa Tuhan tak sewi hidayah? Dengan sebab Firaun tu berkehendak kepada hidayah petunjuk itu kah? Dah. Dia tak berhajat. Makna kata dia tak ada kehendak. Apabila seorang itu tidak kehendak hidayah petunjuk daripada Allah, nescaya Allah Ta'ala tak menghidayahkan kepadanya. Sebab apa tak mau nak dapat hidayah? Kerana beberapa perkara-perkara yang dia duk ragu-ragu di dalam hati dia yang kita sebut sebentar tadi. Daripada takut orang tahu kira dengan dia, jatuh pangkat, jadi halah, jadi gapo kata, gila. Sehingga akhir sekali, dia tak terima juga daripada pembantu orang dalam sendiri. Dia jadi musuh besar dengan Nabi Musa AS. Perangan ni makna kata orang hak pesing jadi musuh dengan orang ni hacu boleh tak sewi sore habuk lah daripada kaum keluarga dia itu beriman dengan Musa AS.
Tak sewi baik lah dengan Musa, tak sewi ambil lah. Wak kira dengan ajaran Musa dan sebagainya. Akan tetapi timur-timur orang dia sendiri yang duk wah kata dia, yang daripada darah tular sebagaimana setengah daripada ahli tafsir kata, saya kata orang rapat sendiri. Duk dengan dia ni lama. Bangun cengah naik, bangun mempertahan gatinya kalimullah Musa. Mempertahan terhadap siapa? Mempertahan terhadap Musa AS sebagai seteru awal, seteru hak mula-mula bagi dia, bagi Firaun. Cuba kita tengok kejadian Allah Subhanahu wa taala ni apabila ia hendak satu perkara nak membantukan jalan ni rasul dia dan orang yang jadi rasul, orang yang jadi nabi dan warasatul anbiya, benar tak terkhayal. Lagu mana benar tak terkhayal? Benar tak terlintas di dalam otak kita. Kalau kita ni sebagai manusia nak buat lagu mana, orang hak dalam dia tu jadi sokong kita, kena habis banyak nak duit. Susah ke payah? Susah sebab orang dia bukan orang kita. Kita nak buat lagu mana, orang tu jadi orang kita. Kena guna tenaga, guna harta, guna cara memikir, guna cara politik, guna cara pusing akal dan sebagainya. Untuk nak heratkan orang yang duduk dah balik seteru kita ni boleh jadi buat kita. Akan tetapi ini kerja Tuhan. Tuhan jepukkan daripada orang dalam sendiri. Orang Firaun sendiri. Daripada keluarga dia sendiri. Mari bantu biar bantu Firaun. Lah, tak ada bantu Firaun. Bantukan Nabi Musa AS. Cuba kita tengok. Mainan. Hak ni makna kata wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin. Mereka itu buat rancangan tetapi Tuhan mengatasi rancangan mereka. Sebab apa? Sebaik-baik rancangan iaitu rancangan Allah Subhanahu wa taala. Tak terkhayal manusia. Hak ni kali yang kedua ni, kalah kali kedua Firaun. Sebab dia nak lawan dia, lawan Allah Subhanahu wa taala, bukan hakikatnya lawan Musa dak. Mula-mula dia bunuh anak lelaki, anak hak tubik pada Bani Israel, hak lelaki tu bunuh habis. Tiba-tiba nak ayat kata rancangan Allah Ta'ala atas daripada rancangan dia. Jadi anak hak nak jadi seteru dengan dia tu faltaqatahu ala Fir'aun. Makna kata ambil oleh keluarga Fir'aun sendiri. Mana Hasyiah ni mana isteri dia, isteri bagi Fir'aun, Hasyiah tu. Ambil mari daripada air tadi itu akan Musa AS liyakuna lahum aduwan wa hazana, supaya menjadikan gapa bagi keluarga, jadi bagi diri dia tu seteru lagi benda yang dia itu sesat. Tengok, ni rancangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita gatal dengan Tuhan tu kali mula-mula hak dia kalah. Tahu mai lagu mana kata dia dok bunuh tak tahulah lelaki, budak lelaki hak beranak baru ni tak kira, bunuh habis licin dia. Tiba-tiba orang hak dia nak jadi seteru dengan dia, ambil mari bela duk dalam istana dia. Kira-kira tengok. Ini apa panggil rancangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia itu manusia yang jahat ni buat rancangan yang tak molek, Tuhan balas. Bila? Apabila kita gantung dengan dia. Sebab tu kena calon diri kita jadi orang Allah Subhanahu wa taala. Calon diri kita jadi orang Tuhan. Calon jadi diri jadi orang Tuhan bukan arti kata kita tak kena buat gapo hidup pada dunia ni, dak. Tapi kita bantu ajaran dia. Siapa dia bantu ajaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa muka mana-mana pun nak kacau ajaran yang dibawakan oleh seorang hamba ni dia dah bawa ajaran Allah, nescaya kalah orang tu. Sebab apa? Sebab wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Makna kata rancangan buruk itu tak makan orang lain melainkan dirinya sendiri. Firaun rancang gitu, rancang gini, rancang gitu, tiba-tiba isteri sendiri ambil anak, ambil budak tu Musa AS liyakuna lahum aduwan wa hazana.
jadi seteru dan jadi benda hak jadi kecil hati kau tambah. Satu. Yang kedua, ni, orang kita sendiri masuk dengan demo. Allah. Salah habis dah. Semangat kamlang cai, kalau bahasa Sia kat kamlang cai habis dah. Gano kita tak pagar orang kita jadi molek. Nak pagar tak boleh duduk di tangan Tuhan. Ha ni dia. Allahu Akbar. Apabila gitu, nak ayat kata takabur dia. Ainat dia. Sakit dia. Seolah kata tak kena dah, tak saya dengar pula. Tak betul jalan dah, tetapi tak saya lekak pula. Sanggup nak habis masa, habis tenaga, habis minyak kalau sah bawa kereta ke? Nampak tak? Kita nak pergi Kuala Lumpur, kita pergi jalan lain masalah. Dia kata Kuala Lumpur tak pergi sini, kalau pergi sini tak sapa Kuala Lumpur, sapa kot lain. Orang nak pergi petani, hanya lekak pergi kot betung kot mana, dia tak sapa petani, dia sapa kot lain je. Dia kata pun ni bukan jalan petani, tak kerah dia nak pergi. Gapo katik hak ya kacau sangat ni. Jadi Musa alaihi salam dia bawa ajaran serupa ngajari ajaran hak lain-lain daripada rasul-rasul dan nabi-nabi. Semua para i'tiqad rasul-rasul dan nabi-nabi dan kitab-kitab hak turun belum daripada kita ni Quran hak depan kita kali Allah. Zaman Musa Taurat. Zaman Nabi Isa Injil. Zaman Nabi Daud Zabur. Dan zaman Ibrahim Suhuf dan sebagainya. Semua itu kutubus samawiyah. Kitab-kitab hak wahyu Tuhan. Tak kira lah nak panggil gapo pun, hak kita ni Quran. Ittifaq sebulat suara di kalangan a'immah yang royak kata mana? Semua para nabi dan para rasul berimej kata Allah Subhanahu wa taala ini zat dia itu tertinggi di atas segala makhluk. Semua. Tak kira nabi mana-mana. Salah satu daripadanya iaitu Nabi Musa alaihissalam. Lalu seolah kata ahli tafsir kata ahli Fir'aun ini mengingati apa ajaran hak Musa duk bawa depan daripada Fir'aun. Lalu Fir'aun jadi pongoh nak marah kata, mari aku nak pergi kecek dengan Tuhan ya sendiri. Aku nak pergi kecek dengan Tuhan ya sendiri. Pas nak buat lagu mana? Ni tepat hak jadi nak masuk ni. Aku nak pergi kuat kira dengan Tuhan ya sendiri. Mu tak sedar gadah-gadah lah. Nak bunuh warga kita. Nak bunuh orang berjaksa dengan kita. Nak bunuh orang adanya pangkat di sisi kita. Nak bunuh dia tu ada maslahat bagi kita dan sebagainya. Daripada perkara-perkara yang tertegah Fir'aun nak buat apa dia tak boleh. Lalu dia kata tak apa, aku nak pergi kecek dengan Tuhan Musa sendiri. Lalu Fir'aun ni dia sangka di dalam otak dia, pahal dalam otak dia apabila kata Musa rakyat kata Allahu fis sama', Allah Ta'ala ni tertinggi di atas segala makhluk. Dia pahal sebagaimana dia nak pahal. Tak pahal sebagaimana Musa alaihissalam nak. Dia pahal lah mana? Dia pahal kata Fir'aun, dia pahal kata ini langit. Ini langit ni. Pahal dah tu. Maka dalam langit ni, Allah Ta'ala duduk dalam langit, dilikungi oleh langit gini. Dilikungi oleh langit gini. Itu cara faham Fir'aun ni. Musa tak ada khandak gitu. Musa yang khandak kata Allah Ta'ala ni tertinggi zat dia di atas segala makhluk. Makna kata bukan dalam langit, bukan dilikungi oleh langit, bahkan atas pada langit. Atas pada langit, mana atas pada arash Allah Subhanahu wa taala, kerana akhir bagi arash. Kalau nak kira hak bawah ke atas, arash hak akhir sekali. Lepas pada tu tak ada dah makhluk, adanya zat Allah Subhanahu wa taala hanya jua, lain pada tu tak ada. Dinamakan di dalam kitab kita Al-Quran dinamakan sifatul istiwa, sifatul ulu. Apabila
Musa tu bawa itu ajaran, ahli Fir'aun ni pun mengingati. Gitu juga dengan ajaran yang Musa bawa tu lah. Akan Fir'aun tak sah kecek banyak mu, aku nak pergi buat kira dengan Tuhan Musa sendiri. Lalu dia paling tekak dia, ni hak dia kata. Ni siapa hak dia kata? Ni kata kan? Wa qala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Maksudnya, dan Fir'aun berkata, wahai Haman. Haman ni makna wazir dia lah. Menteri dia. Binalah untuk aku sebuah bangunan yang tinggi. Binalah. Hei Haman. Binalah bina yang tinggi. Sebagai bangunan yang tinggi. Buat apa? Wahai Fir'aun. Semoga aku sampai ke jalan. Sampai kepada jalan yang aku hendak menuju. Semudah-mudahan dengan sebab tangga ni lah. Bina ni lah. Aku nak pergi jumpa wak kira dengan Tuhan Musa sendiri. Sungguh kedak Musa katalah tu. Jadi Fir'aun ya faham kata, Musa rayak tadi, Tuhan itu duduk dalam langit. Itu fahaman Fir'aun ni. Nampak tu tak? Ada pun fahaman Musa bukan balas tu. Musa AS dia faham kata Tuhan ni tertinggi, makna kata tercerai dia daripada segala makhluk. Kerana kita duk kecek sama dah. Orang Islam kita pun duk kecek Tuhan suku, makhluk suku. Tak gitu kita pegang. Kemudian makhluk ni ada sakatan. Sakatan kalau balik bawah ke atas iaitu arash. Nampak dah tu? Maka lepas daripada arash, mata tak ada dalam makhluk. Adanya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tak faham dengan itu faham. Dia kata, hei Haman, buatlah bina tangga-tangga pun tak apa. Kalau bahasa kita, kalau bahasa saya panggil hokoi. Buat jadi bulat gitu, kami ada tangga dalam tu. Tinggi bina untuk nak buat kira cara dengan Firaun. Itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana dia faham salah. Terhadap apa? Terhadap apa yang Musa rayak. Yang Musa mengajak. Yang Musa itu syarah. Dan mengingati akan itu ajaran oleh ahli Firaun. Rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Seorang yang beriman di kalangan seorang yang beriman di dalam keluarga hak Fir'aun itu sendiri. Lalu, mari kita tengok sedikit belum daripada kita nak pergi jadi jauh tu. Nak tengok alim ulama kita sebagaimana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala sebagai tokoh tabi'in yang disebutkan dalam kitab Imam Ibnu Munzir dan sebagainya. Ia kata, Sa'id ibn Jubair ni dia kata, hei Haman ibni li sarha tu, kalimah sarha tu makna gana? Makna tanah yang kita bakar jadi kerah. Kalau mau kita ke bata lah. Bina lah bata tinggi. Bina dengan bata. Bata merah tu lah. Awak daripada tanah liat tu. Tu. Itu Sa'id ibn Jubair ia kata lagu tu. Nampak tu tak? Baik. Dan berkatanya Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi sebagai tokoh tabi'in juga, ia kata adalah awal-awal mereka yang bina dengan ini tangga ni iaitu pia daripada kerajaan Firaun. Hak tu sebut ni dalam Quran ni hak dok buat jadi tinggi, kita dok naik gi. Kalau kita tengok di negara Malaysia ada bina dia hak dua tu apa nama dok pegu gini tinggi gi. Gitu dah rupa. Nah, kita tengok tempat permainan hak biasa tinggi ada apa nama? Ada tangga dalam tu, ada lift lah sekarang ni, tak nak naik dan nak kerabat tinggi-tinggi tu tak? Akak naik tengok udara, tengok gapo ke atas tu. Hak mula-mula tu hasbuk ni, puak ni hak buat kerja. Nampak tu tak? Ni iaitu amaran, perintahan daripada Firaun kepada Haman. Kepada mana? Kepada Haman. Haman ni wazir besar. Yang ada cara apa yang kata tangan kanan bagi Firaun. Qarun tangan kiri. Hak ni ada kuasa
Firaun tu raja, hak ni bantuan. Dia 3 tuku semua. Kemudian berkatanya Sulaiman pun kata gitu jugalah. Makna bina yang tinggi, yang bertangga untuk lagi jumpa dengan Tuhan bagi Musa alaihissalam. Kerana ia faham kata Tuhan Musa duduk dalam langit. Apabila faham lagu ning, sebab tu dia buat tangga tadi. Sedangkan Musa tak ada nak hak tu. Musa nak hak mana? Musa nak ayat kata Allah Ta'ala ni tertinggi di atas segala makhluk dia. Bukan mana kata dilikungi. Duk dalam. Itu bukan. Langit lah maksud. Nampak tu tak? Tu kita rayak lagi banyak kali dah. Maka tak ada apa. Apabila Firaun ni suruh, sebagai raja ni suruh, Haman kena melaksana. Kena buat kerja. Nampak dah tu kena buat kerja. Nak berdalih tak leh. Dah lah. Baik. Lalu Allah Ta'ala rayak lagi. Buat apa tu yang buat lagu tu? Ni, ya buat. Kata na, asbab la'alli ablughul asbab. Harap aku ni ataupun semoga aku ni sampaikan kepada ablughul asbab. Kalimah ablughul asbab, kalimah asbab tu berkatanya as-suddi, iaitu asbab tu makna kata pintu-pintu lah. Apa yang kata? Pintu-pintu. Tu. Baik. Lepas daripada tu, Tuhan buat turun. Sebut lagi dalam Quran kita ni ayat 37. Cuba kita perhati jadi elok molek situ. Dia kata asbabas samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Maksudnya iaitu ke pintu-pintu langit. Mana asbab katanya suddi ay turuqus samawat. Iaitu jalan ni kepada langit. Tapi Qatadah dia kata asbab mana pintu-pintu. Kau tak lari jalan ni ataupun pitu buka langit, pintu langit kepada pintu langit. Hak ni kepada jalan ni nak pergi ke langit. Tak berlawan ada antara dua pendapat tu. Bahkan boleh pakai dua-dua. Boleh kan? Boleh pakai dua-dua. Baik. Setelah daripada tu fa'attali'a. Tujuan gapo ni? Firaun ni suruhnya, amarannya, mana retahnya kepada Haman ni buatnya, orang panggil kata apa tadi, bangunan ni, tangga ni, untuk fa'attali'ah. Supaya aku nak pergi tengok sendiri. Nak pergi lihat sendiri. Pia kepada Tuhan bagi Musa. Kepada Tuhan bagi Musa. Ya pasal tak aku nak pergi tengok sendiri kepada Tuhan hak Musa ni. Sebab tu Muqatil dia kata la'alli ablughul asbabas samawat, yakni abwabas samawatis sab'. Makna pintu-pintu langit yang 7. Yakni apa? Bab kulli sama'in ila sabi'ah. Makna nak sampai ke langit dunia ada pintu. Langit yang ketiga 2 ada pintu, 3 ada pintu. Sungguh ada langit ada pintu ni? Sungguh. Langit ni ada pintu. Innal ladzina istakbaru bi ayatina. Innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'. Tuhan kata. Sesungguhnya mereka yang kufur dengan aku dan orang-orang yang takabur, mana orang tak beriman. Apabila roh dia tu cabut daripada jasad dia, nak naik pergi kepada langit, la tufattahu lahum abwabus sama'. Tuhan tak buka pintu, tak izin we buka. Kalau gitu, Firaun ini percaya juga kata pintu langit ni ada pintu. Betul ke tak betul? Betul, sebab muwafaqah dengan Al-Quranul Karim. Muwafaqah dengan Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian apabila gitu, awak apanya? Hikmat gapo? Suruh tadi. Fa'attali'a ila ilahi Musa. Aku ni nak pergi tengok dengan mata aku sendiri. Kata Musa, kata Allahu fis sama'. Allah Ta'ala ni,
orang hak Musa faham dan orang beriman di kalangan orang hak Musa ni di kalangan hak beriman dengan Musa daripada keluarga Firaun ini, apabila kata Allahu fis sama, makna Allahu fil ulu. Allah Taala maha tinggi di atas segala makhluk. Zat dia tu maksud, bukan pangkat. Pangkat tu cerak dah. Sebab tu di sisi ahli sunnati wal jamaah, ya tinggi tadi itu ada 4 bagai. Yang pertama, tinggi zat. Mana zat Tuhan kita tu maha tinggi di atas segala makhluk. Yang kedua, tinggi Tuhan, tinggi pangkat. Yang ketiga, tinggi kuasa. Yang keempat, tinggi kemegahan. 4 perkara ni ahli sunnati wal jamaah daripada asal usul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi mana-mana belum daripada tu, pergilah tu. Nampak tak? Pergi balah tu. Hadis Quran balah tu lah mari. Sahabat balah tu lah mari. Tabi'in, atba'it tabi'in balah tu lah. Tak ada khilaf sikit pun. Ada pun Firaun yang salah faham. Apabila kata sebut fis sama, mana kan tu? Mana yogi faham kata Tuhan ni dak cekuk oleh langit. Ataupun Tuhan dilikungi oleh langit. Atau Tuhan tu dak nyelik dalam langit. Itu faham Firaun ni. Lalu dia kata fa'attali'a ila ilahi Musa, fa'attali'a ila ilahi Musa. Kepada Tuhan bagi Musa alaihi salam, aku nak tengok sendiri dengan mata aku. Sebab puak dia ni dia tak lagu tu. Seolah kata, mu tak sadar rakyat lah. Aku ada mata, aku tengok sendiri apa boleh. Salah gitu. Dia faham salah. Kalau dia faham betul, dia tak buatlah tu. Sebab kalau kacau kita bina setara mana pun tak sapa pada langit dunia ni. Yang kata hak lain. Langit dunia ni tak sapa. Marilah Apollo ke Carawat mana-mana ke gapo kot. Tak sapa. Pada gapo? Kepada langit dunia ni kata hak yang kedua, yang ketiga tak sapa. Nampak dah tu? Baik. Awak apa boleh jadi gitu? Wa inni la adhunnuhu. Kerana kerana bahwasanya aku ni pegang, percaya, yakin. Kata kerana? Kata aku kira kata Firaun ini, aku kira kata Musa tu dusta. Firaun tak, aku tak percaya. Ya silap faham dah terhadap apa hak Musa sebut. Nampak dah tu? Kemudian dia bakit faham pula. Jadi dua salah sini. Faham tak kena, kemudian bakit faham pula. Dua. Kalau faham kena, lepas tu bakit faham salah so. Hak ni faham tak kena, tak reti bahasa di mula dah. Nampak dah tu? Wa inni la adhunnuhu kadhiba. Kerana bahwasanya aku ni kira adhunnuhu ay ahtasibu ataupun ahsibu, kira Musa alaihi salam itu kadhiba, dusta. Dusta gapo? Wahai Muqatil. Tabari berkata lagu ni dan a'immah lain-lain pun belah ni lah katana, inna fis sama'i ilahan. Sesungguhnya pada ketinggian atas tadi itu ada Tuhan. Kita semua ni manusia ni berimej lagu ni belaka. Sebab Tuhan ni kita nak tak atas. Kita tak bawah kita tu Tuhan. Tapi Firaun ni pergi faham salah. Faham balas mana? Faham kata Tuhan dah nyelik dalam langit. Sebab tu Yusuf Haman buat tangga kena pergi jumpa dengan Tuhan. Tu salah faham. Nampak tu tak? Itu apa panggil? Itu salah faham. Maka tak ada apa-apa. Tak ada masalah apa dah lah. Lah mana? Hai buat sungguh. Tak ada berjumpa. Nak berjumpa lagu mana Tuhan Musa tak ada kandak dengan itu kandak. Musa tak ada maksud hak tu. Kemudian Tuhan kata, ni akhir bagi orang degil. Akhir bagi orang takabur dengan benar-benar. Hujung jatuh natijah gini hak jadi. Jadi lagu mana tengok. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sadda 'anis sabil. Ni dia. Lah mana?
Demikianlah dihiaskan oleh syaitan kepada Firaun akan perbuatannya yang buruk itu untuk dipandangkan baik. Hak ni hak takut. Allahu Akbar. Hak ni hak takut sekali. Nampak kata hak tak molek jadi molek. Nampak hak tak kena jadi kena. Itu takut. Firaun ni jalan. Dia berasa kata dia lawa Musa, lawa. Orang yang mari nasihat kepada dia tu rasa betul, rasa kena. Itu dia. Faktor sihir ni mengiling belaka dah. Tak lawa dah. Belah tak lawa pun aku sendiri lawa. Itu dia. Allah kata dia tak menserahkan diri dia. Ia ramatkan, ia faham kata apabila serah diri kepada ajaran hak dibawakan oleh Musa, kalah dia. Masalah Allah ni jangan duk main. Sebab jadi sesak seorang tu, jadi kena duk masuk dalam keseksaan, duduk di dalam kerutuhan, kemusnahan dengan sebab takut kalah tu besar. Terutama orang hak kaki depan supaya Firaun ni kok. Ni bukan pergi sutai wilayah 1,000 rai, 2,000 rai. 1,000 ekar, 2,000 ekar tanah. Tak. Sekerak dunia. Boleh ke dia. Kira-kira mari. Nyata kabur tak ada dah lah. Tak ada dalam sejarah. Kalau baca dalam sejarah, dengarlah alim ulama mana-mana pun, nak jadi takabur lebih pada Firaun ni tak ada. Nampak tu tak? Ya timur mana? Timur Mesir. Tanah Mesir itulah yang dijijak, yang diretah, yang diuruhkan oleh Firaun. Tetapi bukan menunjuk kata tanah Mesir tu tak molek, tak. Tanah Mesir tu baik orang mengaji, tu baik alim ulama, tu baiknya Islam, tu baiknya pahami yang yang betul dan sebagainya. Beberapa korong mari dah. Demo kata tak leh. Nak keluar benda molek lagu mana sebab bombing tu bombing Firaun. Tak. Ia tak ada celah kepada bombing tu. Ia celah kepada orang hak jijak tah bombing tu. Apabila mati orang tu dah habis dah kerajaan dia ke habis ya. Madinah tu ke tempat Yahudi asal. Mekah tu ke tempat yang musyrikun asal. Bahawa apa Tuhan jadi pilih kata orang semaya dalam Masjid Haram, semaya di Masjid Nabawi ada ganjaran lebih daripada yang lain. Itu no ayat kata. Bukan mana kata orang tak molek hidup situ maka tak moleklah situ. Itu bukan. Nampak tak? Itu kenapa heru jadi kena sini ni. Kenapa heru jadi kena. Bukan kita pakai pukul umum. Mak pak yang tak molek, anak yang lagi kana. Semua anak tak molek belaka. Jangan buat gitu. Ya tak boleh buatlah tu. Ya ada hak molek. Ya ada hak berjuruh, ya ada hak terpakai. Jangan kita buat gitu selalu tak boleh. Ikrimah tu anak dia. Anak Abu Jahal. Sahabat Nabi. Kalau kira kepak tu gak anak lagi kana. Jadi sahabat. Lebih dari kita. Khalid, panglima Islam kita ni. Rais. Asadullah tadi tu. Saifullah tadi tu. Lah anak-anak dia. Anak Walid Ibn Al-Mughirah. Pak tu jangan kira lah lawan agama Islam. Tapi anak. Jangan kira juga. Bantu Islam. Ya kot tu. Jangan buat pukul umum belakang gitu. Mari situ. Tak molek. Tak. Bukanlah tu. Kalau gitu tak nak mengaji Mesir. Nak gitu. Sebab Mesir ni tempat timur Firaun. Tak. Bukanlah tu. Kalau faham lagu tu salah lah tu. Salah faham. Nampak tak tu? Tapi salah faham. Demikian itulah dihiaskan bagi Firaun akan amalan-amalan hak tak molek tu jadi nampak molek. Takut. Tuhan boleh buat. Hak tak molek, we nampak molek. Bagi orang nak lah tu. Misal kata makan rebah ni nampak tak molek. Ada. Misal kata
Sekarang learning ni kan, tak jaga diri kok aku nak hidup lagu mana, mu tak sedap gaduh lah. Aku dengan Tuhan aku lah. Jadi seolah kata tak saya jaga diri, kamu dia apabila sakit mari jadi mudarat kepada masyarakat pun dia nampak kata molek. Jelah tu. Jelah tu. Hak ni mana kata wa kadzalika, dan dimakian itulah dimakian mana? Katanya ahli-ahli tafsir dimakia kata Firaun tadi itu berasa nak pergi tengok dengan mata sendiri Tuhan bagi Musa. Musa yang kata Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk. Mung ni jadi pihak kata Tuhan duduk di dalam langit. Kemudian suruh buatkan bina air tadi tu tinggi, begitu lalu tu habis banyak mana harta benda. Kena pakai masa, kena pakai tenaga. Mung nampak kata molek tak ada boleh buat, tak ada boleh gapo apa mu buat tu. Tu dia. Tu makna kata wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi. Dihiaskan bagi dia itu amalan-amalan yang tak molek jadi kata jadi molek. Wa sudda 'anis sabil. Dan katuk jalan hak molek. Ni ya. Ya nampak hak tak molek jadi molek, ya katuk jalan hak molek. Tu sifat orang hak tak molek. Balah ni. Firaun dia tak molek. Hak dia buat dia rasa kata molek, dia rasa kata kena, sebenarnya tak kena. Kemudian hak kena dia katuk jalan. Yalah. Katuk jalan hak kena ni banyak. Boleh kita nak tafsir tubik beberapa jalan. Banyak. Katuk jalan nak bantu agama Tuhan. Kacau orang dalam arti kata nak sekat jalan ni Tuhan banyak. Nyomai dengan ekonomi, nyomai dengan orang dalam keluarga, nyomai dengan kawan gu, nyomai dengan orang tepi, nyomai dengan anak tangan, nyomai dengan orang hak pembantu dan sebagainya. Semua orang panggil sudda 'anis sabil. Allah. Katuk jalan. Dalam ayat ni mana gana sudda 'anis sabil? Abdullah bin Abbas kata saddahullah an sabilil huda. Ya gi kok tu. Ya gi kata gana? Makna kata Allah Taala tu katuk jalan ni mata hati dia lagu mana? Kepada jalan nak gi. Anil sabilil huda. Tak win nampak kebaikan. Tak sewi nampak. Awak apa tu hewak lagu tu? Hamu nak lagu ni, aku nak buat lah ni. Mu nak lah ni, aku nak wilah ni. Tu orang panggil Abdullah ibni Abbas yang memberikan penafsiran di sini. Muqatil kata sudda 'anis sabil, yakni sudda fir'aunun nasa hina qala lahum ma urikum illa ma ara. Yalah. Fir'aun ni yang katuk jalan manusia. Lah mana? Dia tak sewa manusia mikir. Dia kata kepada rakyat Bani Israel hadap bawah dia kata, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ni apa panggil loko dia. Lambang dia. Mung tak usah mikir. Pemikiran mung tu, mung kena pakai pemikiran aku. Dan aku tak akan tunjuk pemikiran apa satu perkara, malaikat benda tu dapat jaya. Dapatnya ada keceridikan di dalam tu. Adanya kelebihan di dalam tu. Mung tak usah ngaji, mung nanti turut aku. Mung usah ngaji. Ni. Setengah-setengah daripada orang yang makan dengan cara Firaun ini, yang ada di bumi Firaun ni, dia makanlah ni. Jangan dok mikir, jangan. Mung nanti turut aku. Mung jadi orang ikut aku. Aku jadi pala ghabak. InsyaAllah aku bawa mung pergi pada jalan hak benar. Turun le parik sekali dengan dia. Turun dalam kebinasaan jahil serupa dengan dia. Ajalah. Mung tak sah.
Tu, mung tak sah. Ya kata habis jalan. Moga orang ni, ya tak, apa yang kata, kalau tak guna lama-lama ni akal ni, ya beku. Bahasa orang tua kata, ya pekarat. Sungguh. Supaya orang ada ilmu banyak. Tapi dia kena tahan di, musuh-musuh Allah Ta'ala, tak kira lah jenis, warna lah, mana apa. Dia akan lupa ilmu dia. Sebab tu orang, syaitan, jin wan ins, lagu mana nak sekat jalan ni Tuhan, kena katuk mulut-mulut warasatul anbiya sad anis sabil. Tu sumak mulut dia yang boleh kecek. Sumak dengan harta benda, dengan pangkat, dengan tempat kediaman, dengan nama, dengan suasana dan sebagainya. Berarti 4 perkara tadi boleh tukar manusia daripada alif kepada ba. Boleh tukar daripada A kepada B, boleh tukar. Sebab apa? Tujuan dia. Ni dia ni. Allah, Tuhan royak ni betul ni. Benda hak duk berlaku atas muka bumi ni lari dah Tuhan royak ni tak lari. Cuma terkadang kita tak nak baca tak pecah tu hak kita dah. Nak baca tak pecah. Ya nak baca tak boleh. Tu. Kemudian lagu tu cara mikir dia. Memang tak usah mikir. Wa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum. Ya nisbah atas diri dia ni boleh tunjuk jauh. Wa ma dan tidaklah aku itu tunjuk mung illa, mari dengan istisna pula. Untuk hasr dalam bahasa Arab sutrik malaikat sabilur rasyad. Malaikat jalan ni yang jadi cerdik, pertunjuk. Ada keuntungan. Tuhan kata wa ma amru fir'aun bi rasyid. Saya kata urusan Firaun ni bukan cara mikir dia mu nak membodohkan orang, nak wi turuk mung supaya mung ni bodoh dah, nak wi orang lain bodoh supaya mung juga. Tak berjaya orang turuk mung. Tuhan sendiri menegahkan di dalam Al-Quranul Karim kata dak. Belum daripada ni Tuhan menegah dalam Taurat, dalam mana nun dah. Cuma Tuhan nak cerita pula sekali lagi dalam Quran. Apa? Kerana nak ambil daripada hidup ajaran ni dipakai dalam hidup kita. Payah tak lari dia berlaku serupa dengan Tuhan royak tu. Tak lari pergi kano. Dia berlaku serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala royak. Tak ada. Jadi ketinggalan sedikit pun. Wasudda anis sabil. Maka dia sutukkan. Seolah kata ia tutupkan jalanan manusia kepada jalanan yang jadi pertunjuk. Ini ya. Sifat orang apabila masuk roh Fir'aun di dalam diri, ia akan mikir belah ni. Ia akan mikir belah ni. Fir'aun ini, ia nak buat orang turutkan dia seperti selipar. Nanti dia jijak di atas selipar. Kemudian dia pakar, tak kena kaki dia pun. Duri tak akan kena kaki dia. Kaca tak kena kaki dia. Kemudarat apa-apa. Sampai tepat dia pecah duduk luar. Firaun je nak buat manusia jadi gitu. Lalu manusia asal dia ada cara mikir. Lalu dia kata, mu tak usah mikirlah, mu tu akulah, mu akan dapat senang sepatut. Tapi ajaran Allah yang dibawakan oleh Musa AS, dia tak ada nak lah tu. Nak wi manusia itu, wi jadi manusia sungguh. Boleh benguh naik sungguh. Bukan kena jijak di Firaun tu, bukan lah tu. Nampak tu tak? Sebab tu, ni'matul aql wal mutaba'. Sebaik-baik nikmat akal hak Tuhan wi dan orang hak kita nak ikut dan turut. Intabih. Kira biar molek-molek,
tengok biar molek-molek, renung molek-molek supaya kita itu tak jadi rugi sebagaimana Tuhan ada ayat Al-Quran ni. Nampak tu tak? Tak jadi rugi sebagaimana Tuhan ada ayat Al-Quran ni. Tu dia. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Allah, tengok. Dan tidak tipu daya Firaun itu tidak membawa malaikat. Tuhan menamakan hak Firaun royak kata, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Untuk aku nak bawa mu kepada jalan yang lurus, walaupun mu tak ada ilmu, walaupun mu jahil, walaupun mu lekeh, walaupun lagu mana pun, kalau mu duduk dengan aku mu boleh makan. Kalau mu duduk dengan aku mu boleh kerja. Kalau mu duduk dengan aku mu bolehlah segala-gala mu nak boleh. Itu panggil ajaran dia. Putar belik dia. Lalu Tuhan menamakan putar belik dia tu dengan kaidu. Apa makna kaidu? Makna tipu daya. Firaun menamakan tipu daya dia dengan rasyad. Apa makna rasyad? Benda yang jadi pertunjuk, benda yang jadi cidik, benda yang jadi kehebatan. Hiaskan perkara yang tak molek dengan nama-nama panggilan, huraya yang molek. Sungguh tak? Allah, kita boleh tengok kalau dunia ni ke. Demo nak jual barang tak molek, kita ni Allahnya pukul gambar. Nampak? Nya pukul gambar, cara dia pukul nampak besar, molek panjang, molek gitu gini. Apabila sampai rumah, tak serupa sikit pun dalam gambar. Ada tak? Ada. Nampak? Satu rupa. Hak ni pula masalah cara nak perniagaan, cara nak kerja, cara nak gapo. Gitu lagi ni, royak gitu royak gini. Apabila kita masuk kerja sungguh tak serupa apa syarat-syarat yang dia duk suruh mari. Ada tak? Ada. Tadi kecek molek tak? Oh, kecek molek dengan gambar kita boleh tengok dengan molek. Tak? Dengan cakap dengan molek. Gitu dan gini. Berwarna-warni berbagai-bagai. Allah kata manusia itu jadi tertarik hati dengannya. Juga pada masa ni. Firaun kata, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Cahaya, okay? Wapa tak cahaya? Pangkat duk di dia, duk dia. Kerajaan duk dia, duk dia. Pas di tangan dia ada gapo? Adanya berbagai-bagai kuasa. Tangan kanan dia, Korun, Haman. Tangan kanan, Haman. Tangan kiri, Korun. Pas orang tak percaya lah ke mana lagi? Tak sah mikir. Inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyuzhira fil ardil fasad. Ayat lepas dah. Aku takut ni ajaran baru mari ni. Takut jadi haru-hara buat kita. Manusia ni takut pada haru-hara. Menamakan dakwah yang dibawakan oleh Musa tadi pecah belah dan haru-hara. Dia yang menama Firaun. Sedangkan dialah yang nak membawakan manusia itu pecah daripada syurga, pecah daripada kebenaran, pecah daripada ketenangan. Dia menamakan hak dia nak pecah tadi itu dengan apa? Dengan nak menyatu dan takut jadi haru-hara. Orang tak ada nak kira, tak ada nak mikir, percaya. Lalu Tuhan kata, wa ma kaidu fir'auna, dan tidaklah tipu daya Firaun itu. Tuhan menamakan perkara itu tipu daya. Habis. Pak nak susuk lagu mana? Pergi dengan Tuhan. Sebab tu kita kena tengok pada inti balik belakang. Cakap terkadang gitu, begini. Perlaksana tu gapo? Tu dia. Wa ma kaidu fir'auna. Tipu daya Firaun itu tidak tidak membawanya malaikat ke dalam kerugian dan kebinasaan. Mari kita tengok. Itu sebagai maksud. Ahli tafsir nak tafsirlah mana. Katanya Abdullah bin Abbas
dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, dia kata kan, radhiyallahu anhu, dia kata, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Kalimah tabab bermakna khusran. Tabab bermakna khusran, dengan makna kerugian. Rugi. Rugi lagu mana? Kerana kita ni gi pakai cara mikir yang Firaun itu fikir, sedangkan kita ada otak tak fikir. Apa tak fikir? Kerana disutukkan fikiran itu dengan cakap oleh Firaun. Dia ada tu. Dengan sebab cakap Firaun itu yang mengkocikan cara memikir kita. Jadi koci. Bukan biasa lidah manusia ni tu hewi. Allah. Bukan makna kata perkara yang mudah-mudah pisang kata, lagi tu gini. Tak. Lidah ni tajam. Hebat. Hak tu hewi ke dia tu. Tak ada di lain. Ada makhluk yang lain tak ada. Tapi kalau guna kena, kena. Kalau guna tak kena, tak kena. Allah. Abdullah bin Abbas kata tabab bermakna khusran. Dengan makna khusran. Juga Qatadah bin Da'amah dia kata sebagai tabi'in, tabab bermakna dalal. Sesat. Allah. Mana-mana? Mana sesat. Fir'aun kata, sabil ar-rasyad. Tuhan kata, tabab. Tabab bermakna dalal, sesat. Sesatlah mana? Ni. Sesat ni dia ni. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil. Tu di makian itu Allah Ta'ala menghiaskan perkara yang dia buat tak kena. We nampak kata kena. Dan dia itu tutup jalan hak kena. Jadi gitu mantap dah. Apabila dia ni jadi glewing, jadi cederung balik hak tak molek. Pasal dia. Kalau kepala kereta api tadi turun pah dalam tempat kibinasa ekor dia ni nak pergi kana? Malaikat telucu ekor. Telucu ekor mana kata dia kira orang yang ikut tu. Okey. Tapi nak lekat berapa orang? Nampak? Nak lekat berapa orang? Mari Rafidah. Orang kata nak buatnya. Nak akaknya kekuatan Islam. Orang Islam ni tertipu dengan itu. Lambang banyak mana? Apabila boleh dia mengatasi orang Islam yang duduk di dalam ajaran sunnah, ajaran sunni lah dengan cara umumnya, apakah berlaku? Gapo hak berlaku di Iraq, apa berlaku di Yaman, apa hak berlaku di Syria, apa berlaku di selatan Hijaz dan sebagainya. Semua tu daripada asal orang Islam kita termakai dengan pedaya-pedaya mereka. Kami nak bawa Islam. Kita pakat sokong dia. Akhirlah mana jadi? Dia dah tu. Tu sebab itulah perkara-perkara ni perkara yang kita kena ambil pengajaran dengan cara sungguh-sungguh. Nampak tu tak? Ambil ajaran dengan cara sungguh-sungguh. Baik. Setelah daripada tu, banyaklah alim ulama kita yang kita sebut mari tadi. Saya kata tentang masalah tabab itu boleh kita faham dah. Kita tanda tak apa, sikit sebanyak tu. Kemudian kita buat khulasah, buat kesimpulan sendiri. Bagi hak kuasa buat tu, hak tak kuasa dengar buat amal, tak apa. Tak ada masalah dah. Kita dengar isi kandungan Quran ni, boleh ajaran kepada kita, boleh ganjaran kepada kita dan sebagainya. Apabila Fir'aun yang mengamuk gini, ketika Fir'aun duk mengamuk ni, rajulun mu'minun min ali Fir'aun senyap.
Tu cara. Dia nasihat kepada kaum dia, ada dalam kaum dia tu Firaun. Waktu duduk dia. Apabila Firaun ni akak suara ayat mana? Wa qala Firaunu ya Haman, hingga akhir ayat kata illa fi tabab. Tadi itu seorang yang nasihat tu senyap. Tu panggil cara dalam masalah perbincangan dalam urusan gapo-gapo. Tak kira urusan agama hak tu utama. Urusan dunia pun serupa. Royak pada aku dengar mu. Lepas daripada tu mu dengar aku dah, aku dengar mu dah, mu dengar aku pula. Satu cara gati. Cara orang panggil kata badil, tukar nasihat menasihat. Tukarnya fikiran dengan fikiran, tukar alasan dengan alasan. Hak ning hak duk di dalam kitab, duk dalam Quran, duk dalam ajaran. Adapun kita royak, kita royak, dia mau tak dengar. Kalau dia mau royak, kita kena dengar. Jadi tak tu. Tak betul dengan ajaran. Hak betul ajaran, mu royak, aku dengar. Setagi aku dengar mudah, mu dengar aku pula. Kamar dia kita bicara tengok. Tu cara. Baru tubik natijah. Nampak? Terkadang orang Arab sendiri pun tak boleh buat ni. Mu royak, aku pun royak, mu royak, aku royak. Tak ada boleh tubik gapo. Tu nak ayat kata orang yang tak maju ya gitu. Orang tak maju dengan ajaran, tak maju dengan agama, tak maju dengan suasana, dia tak boleh. Dia tak tahu kata mana kena senyap, mana kena kecek, tak tahu. Nak duduk dengan orang tak boleh ke pasal tu? Sebab apa? Sebab tak tahu kata kita ni sesuai nak kecek betul mana. Kena senyap tu bila? Tak tahu. Ini tempat yang kita kena ambil perhenti jadi molek sini. Tak putus asa sungguh. Ni pendakwah. Pendakwah ni tak boleh buat putus asa. Buat mecok lah kalau bahasa petani ke. Pasal orang tua dulu kapi kocok. Alah mana? Kita je diterimeh ke masalah. Anak makmum dia tak berjuruh sikit sebanyak. Kita awak tak segi masjid. Tu duk jadi masalah tu. Supalah. Umuh apabila tua tak ada. Iblis mana menanduk lalu. Tubuh badan kita. Amalan tak ada. Mula syaitan nak masuk duk lalu. Yalah tu dah. Mula tu baik natijah. Sakit tu, sakit ni. Tak sihat tu, tak sihat ni. Ada belakang lalu. Nampak tu tak? Lalu dia pun lepas pada Firaun nampak sejuk dah turun sikit. Tadi pada meter 100 turun dah 70, 90 kata lah. Duk merah lagi lah muka tu, duk peluh lagi. Dia kata gini. Wa qala allazi amana. Tuhai ulai pula. Dan berkata pula mereka yang beriman. Orang tula tu. Ya sore. Sore sama sore ni duk kira. Ha balik ni Firaun. Ha balik ni ya sore. Tak ada pembantu, ya sore. Firaun ni ya orang muluk, ya orang kecek, tapi bawah dia tu dengan Haman, dengan Qarun, dengan Sihir, dengan berapa, dengan puak, rakyat banyak. Ha ni sore diri. Kecek dia gitu. Wa qala allazi amana, dan berkata orang yang beriman, ya qaum, hei kaum aku, ya qaumi lah, hei puak kita, ittabi'uni, turutlah aku sekali, ahdikum sabilar rasyad, turutlah akan daku, nascaya aku nak tunjuk puak mung tu jalan ni yang betul, jalan ni yang benar. Seolah kata dia tak senyap daripada nak menyata setelah daripada Firaun ya dakwa kata dia kata ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Orang hak benar faham betul kata hak Firaun kata tu bukan dia sabilar rasyad,
Boh ke kaidun. Apa kaidun? Tipu daya. Lalu dia ulai semula kata, dak jalan ni hak aku ni. Hak betul. Turutlah aku dengan alasan hak aku winning. Tu cara. Bukan mana kata, belah aku malah nak bosai. Kalau malah nak bosai, kita tak boleh nak jadi. Orang yang duduk dalam ayat tu kata, watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr. Tak boleh nak duduk di situ. Apabila tak ada situ, ia tak lebih kata, innal insana lafi khusr. Dia rugi. Hidup dengan rugi. Bahaya kata, kita orang berimeh. Ya, berimeh. Imeh tu ada imeh naqis. Imeh yang tak sempurna. Imeh yang tak cukup. Dengan apa yang dinokkan oleh Tuhan. Sungguh ada imeh kita sempurna belakang? Tak. Hak sempurna lah mana? Ni. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Alik belakang. Ni sepun. Wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Turutlah aku sekali buat kita. Aku alasan banyak dah mikir. Cuba guna otak dengan alasan. Belalah mu tak suka pada diri aku, biar tak ada masalah. Ni otakmu ada memikir aku duk royak telah mana betul. Aku nak tunjuk jalanmu, jalan yang betul, jalan yang benar. Untuk nak mengatasi hak Fir'aun kata, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ia tak serah. Ni orang benar. Orang benar ni ia tak serah kepada kebatilan. Pak kita nak buat serah-serah ni tak boleh buat gitu. Nampak? Tak boleh nak buat gitu kita ni. Berkatanya Muqatil, sabilar rasyad mana? Yakni tariqal huda, jalan ni pertunjuk. Pertunjuk kepada mana? Yang pertama, tunjuk hak mula-mula sekali, manusia. Hak yang jadi orang hak kenal dengan aku ni. Mu nak jadi hamba sampakah habis umur ke macam mana? Kalau mu jadi hamba ke Firaun ni, mu mati dalam keadaan hina balah ning lah. Aku nak heret mu tu jadi hamba kepada Tuhan yang menjadikan mu. Jadi hamba bagi Tuhan ni mulia, jadi hamba bagi manusia seumpama Firaun ni hina. Mu tak nampak lagi ke? Seolah gitu. Orang kita ni kalau yang tak nampaknya tak nak buat dah. Sebab tu kena duk kocok. Ui khabar. Gini. Ha ni duk kocok. Kocok dengan apa? Kocok dengan lidah serta guna akal. Bukan duk kocok apa kita kocok paung getah, paung kelapa tu bukan. Hak tu kerja gajah nak kocok. Dia kocok dia gerak tu tak apa hak tu. Ni kita kocok dengan alasan, dengan akal fikiran. Ning bau kena kita guna akal. Ni duk guna akal duk depan daripada syarak. Ni tak boleh lah. Nampak? Tu ni perkara-perkara yang kita itu kena berasa di hati ratik kata kita guna akal dengan gapo. Guna akal macam mana? Jangan kata aku nak guna akal, ikut aku. Tak boleh buat ikut aku gitu. Nampak? Tak boleh buat ikut aku gitulah. Tu dia. Lepas daripada tu, nampak kaum dia pun tunduk, mikir. Aku ni duk kena kedak ni, haya royak sat ning pun. Ada alasan, nampak dengan akal fikiran. Pas kalau kita nak tubik daripada Firaun, kita nak makan gapo, nak pergi duduk mana, nak pergi tupai bayang dengan pia, ya kira mula-mula sekali. Manusia kita je gitu. Kalau kita turut benar-benar, turut benar hak sungguh, tepat ke diamnya kita ni, kita nak pergi duduk mana, hasil hak kita dah bulan ni, kita nak pergi cari di mana. Pengikut kita ada di belakang kita ni, ya nak kata lagu mana dengan pendirian hak baru hak kita nampak ni. Ya kira habis.
Tu tabiat manusia. Akan tetapi tabiat ni tak ada berlaku di sahabat Nabi hak sungguh. Sebab tu sahabat Nabi yang lebih. Nampak dengan Nabi Muhammad, Allah, kuasa aku nak tinggal. Nak tinggal ke apa rumah tangga? Tak nak tinggal negeri. Nak tinggal Mekah, hidup di Madinah. Di Mekah ni ada ke apa? Ada adik-beradik. Ada anak cucu. Ada harta benda. Ada perniagaan. Ada kawegu. Ada tu, ada ni. Tapi sahabat Nabi kata, tak apa ya Rasulullah, aku nampak dengan dakwah mung, aku nak hidup sekali dengan mung sana. Bahawa ke bagi Fak Muhajirin. Tanggal 10 ni. Pergi cari semula adik tu. Allah, sahabat tu lebih. Sahabat Nabi kita lebih. Sahabat tu jangan kita buat mudah dengan sahabat tu. Nak orang medok kata-kata, sahabat ni kufur belaka. Tak boleh. Kita kena alasan jangan kata, kita bukan kok tu kok ni, kita malah nak bosai. Tak boleh. Tak boleh nak buat tak nak bosai situ. Nak bosai kok mana? Kerja kita dah. Nah, piye lagi nak buat kerja kita pakat tak nak bosai belaka, malah nak bosai. Pas piye nak buat kerja, kita dak lagu tu. Nak tanya juga, nampak tu tak? Tu dia. Baik. Lepas daripada tu, ia pun kata, ini sebagai ayat yang terakhir, ia kata, ya qaum, hei puak kita, aku nak ayat gapo mung tahu ke tak? Hak mu dok mikir saat ni tu bukan aku tak mikir supaya mu mikir. Aku apabila kecek lagu ni, aku tak boleh nak dok dah sini. Sekali dengan Firaun ni, aku kena pergi semata dah. Bukan makna kata mung ya, nak tak apa nama kena pergi, aku tak kena pergi. Dah aku pun kena pergi sekali dengan mung. Pergi kana, beralih pindah tempat kan. Sebab nak turut Musa, ya kena pindah tempat. Kena pindah pendirian, pindah pegangan, pindah cara mikir, pindah tu, pindah ni. Hijrah lah maksudnya. Lalu dia nak wis semangat kepada orang yang nampak dah dengan seruan dia. Dia kata dengan ini perkataan, molek sungguh. Nasihat hak besar sekali dalam Quran ni. Tengok. Ayat 39. Nasihat semulia-mulia nasihat kepada manusia yang nak kepada kebenaran. Dan contoh tauladan bagi pendakwah ambil di hari turun Quran masa Nabi hingga hari ya Allah Ta'ala akan bangkit hari kiamat. Pakak ni. Balah ning lah belakangnya. Lepas daripada kita, belum daripada kita, lagi akan datang pakak ni. Hak mana? Ya qaum. Hei puak kita, innama hadhil hayatud dunya mata'. Sesungguhnya hidupan dunia ini hanya kesenangan untuk sementara waktu sahaja. Nak katuk. Katuk ke apa? Nak katuk benda hadap luka dalam hati tu. Oh, aku ni amba bukan tak nampak denganmu. Amba nampak dengan hakmu duk royak. Semua amba nampak. Dengan seorang yang duk nasihat di kalangan keluarga Firaun beriman ni. Nampak. Tapi kita nak makan gapo, kita nak hidup mana, kita nak pergi tupai pia nak saing dengan kita pula. Mikir. Sebab itu hidupan dunia. Hidupan dunia kena ada rumah tangga, kena ada pakaian, kena ada makanan, kena ada kawegu, kena ada orang di tepi, kena ada tu ada ni. Sungguh tak? Sungguh. Pas nak tinggal benda tu pergi cari baru. Oh. Kena pakai email setara mana, kena pakai sabar setara mana, kena pakai kekuatan setara mana, kena pakai tenaga setara mana. Maka pendakwah yang cidik ia tahu. Nak kecek lagu mana? Nak royak kata, kalau kita turut hak benar ni Tuhan tak tinggal kita. Tuhan wi kita seni dunia dan akhirat. Lah no ya kata. Innama hadhil hayatud dunya mata'. Kesenangan
sementara saja. Senin sutai ya. Umurnya anak dah, umur 50. Anak duk 4 tahun lagi. Turutlah benar-benar. Saya tengok dengan mata orang turut benar-benar seumpama orang Rafidhah, orang Syiah. Daripada tepat dia tu, dia fahamnya ahli sunnati wal jamaah, duk kufur sahabat mari lama mana. Duk kata Quran tak cukup mari lama mana. Duk ubah ajaran Islam mari lama mana. Gitu dan gini sebagainya. Apabila dia jumpa dengan jalan hidayah, dah nak jadi. Dia pindah daripada tempat dia mari duk tempat yang lain, tempat ahli sunnah. Tinggal bilicing. Kalau duk dalam agama Syiah dia, tinggi. Bakar dia pun bakar hak hebat-hebat. Akan tetapi kebenaran apabila orang nampak sungguh, dia berani nak tinggal. Berani nak tak. Dia tak boleh. Sebab nak apa? Nak agama. Nak boleh sebab agama. Nak boleh jalan isi kandungnya yang kita ada punya ilmu hak tu hawi amanah hak kita. Dengan tidak ada alasan apa-apa. Sahabat alasan lah mana sangat. Hari ni kira lagu mana dengan sahabat hak baru-baru ni. Supaya orang Syiah dak nyawa lagi. Mai jadi ahli sunnah sampai kau jadi ulama besar di dalam ahli sunnah sekarang. Dak mengajak manusia kepada agama Islam hak sunni hak benar ni. Tu dia. Nak kita tahu. Dunia ni sebentar sahaja. Innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya hari akhirat ataupun hidupan akhirat itulah sahaja negeri yang kekal. Cuba kita kira tengoklah, kita nak kekal ke? Kalau kita nak tinggal benda hak kekal, kita nak pilih benda hak tak kekal. Sebab tu berhajat kepada orang yang akal itu waras. Akal yang cermelang, akal yang gerak, akal yang tak mati. Akal yang boleh beza di antara hak kekal dengan tak kekal. Kalau tupu akal ni tak tajam, dia nak beza tak boleh. Kerah, dia pegang kerah. Dia tak lepas benda hak tak kena dia tu. Lalu apabila tubik dengan innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Jadi seolah kata dalam hati orang hak dah jadi ragu-ragu saat ni, nak cari makan mana, nak pergi tupai pion, nak pergi duduk di mana, lucu habis. Situ pakak jadi beriman dengan Musa jadi banyak tu. Seolah kata Tuhan guna lidah, bukan lidah Musa. Lidah orang seorang lagi. Tolong dakwah ganti Musa. Sebab tu jangan duk main orang kerja. Orang kerja hak Tuhan ni jangan kita buat main. Kita jadi buat kacau main. Orang buat kerja hak Tuhan ni tak boleh. Ni lagi buat heret anggota dia. Jangan lagi buat memunuhkan jalan dia. Jangan lagi tutup jalan kerja dia. Jangan. Tak selamat kita. Nah, kita tak selamat. Sebab Tuhan sendiri janji kata aku nak cara dengan orang lagi tu. Zarni. Tinggal kepada aku orang lagu ni. Serah ke aku orang lagu ni. Mu tak sakit dah. Lepas tu. Lepas kita nak lawan lagu mana Tuhan? Nah, tu kita nak lawan lagu mana tu? Kalau gitu kita tak sah. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Apa makna darul qarar? Mari tengok sikit. Sebagai penyudah Darul qarar ni katanya Qatadah Ibnu Da'amah As-Sudusi, ia kata istaqarratil jannatu bi ahliha wan naru bi ahliha. Mana tetapnya syurga dengan ahlinya dan tetapnya neraka serta ahli dia. Mana kekal ahli neraka dalam neraka, kekal ahli syurga dalam syurga. Tu makna darul qarar.
Pilih mek. Kita ada akal fikiran dah. Aku royak dah. Paksa dah ni, tak ada paksa. Royak dengan alasan. Royak, kalau bahasa saya kata royak dengan headphone.บอกแล้วด้วย headphone คุณจะเชื่อหรือจะตามหรือจะไม่ตามก็มันเป็นเรื่องของคุณเป็นสิทธิของคุณเป็นสิทธิ์ของคุณผมไม่สามารถที่จะไปบังคับคุณได้ hakmu aku tak boleh nak paksamu ku royak dah wi alasan dah royak dengan cara nyata dah fikir ning agama kita. Dan berkatanya Sulaiman, apa nama Ibnu Sulaiman? Muqatil lah. Ia kata, innama hadhil hayatud dunya mata'. Kalimah mata' di dalam ayat tu, Muqatil kata nah, qalil. Sikit. Senangan yang sikit. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Yakni, tempat yang kediaman tak terputus, la zawala anha, tidak ada habisan daripadanya, tak ada habis. Allahu akbar, tak habis, tak habis daripadanya, cukup memadai bagi kita apabila dengar ayat ni nak buat kerja agama ni. Innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Apabila benda yang cengah dengan jalan ni hak kita nak seru pada jalan ni Tuhan, gapo pun katalah kita boleh nak letak. Kita tak boleh. Tapi kalau tak ada ayat ni enggak, rupa saja. Hakikat dak ni. Nak buat tak boleh. Nak buat tak boleh. Ni adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala hikayat mari, royak mari di atas lidah seorang yang beriman daripada kaum keluarga Firaun yang membantukan Musa AS tentang agama. Tak usah bimbang kita kalau kita kerja agama hak molek. Kalau kita ikhlas sungguh, gantung dengan Tuhan sungguh, wala yashqa. La yashqa. Tak jadi binasa. Itu adalah kita kena yakin. Adalah kita kena percaya dengan cara penuh-penuh hati kepada ajaran kita yang kita dah bawa. Kata mari daripada Tuhan kita sungguh. Mari daripada ajaran yang benar. Boleh memikir dengan akal. Dan akal kita tak tertolak sama sekali akan ajaran Tuhan. Kerana ia betul dengan hidup seseorang. Itulah sedikit daripada pengajaran Al-Quranul Karim pada malam ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada bala petaka keluarga kita, kawan kita, guru kita, wilayah kita, negara kita dan seluruh umat-umat Islam yang sebagai saudara kita seagama. Tuhan selamat daripada bala petaka penyakit wabak ni. Dan lain-lain lagi daripada benda-benda kemudaratan. Dan jangan kita terlupalah sama-sama kita sebar pula ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang kita itu kasih nak kepada kebaikan. Boleh kepada saudara kita sebagaimana kita dapat kebaikan. Itu adalah iman yang bersih yang keluar tubik daripada hati seseorang. Pada akhir ni, jangan kita terlupalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan tenaga kita hak mula-mula sekali, dengan hati, nak hati. Kerana nak gi sekali dengan hati, ikhlaskan. Situ timbul kasih sayang, timbulnya berdoa bi zahril ghaib. Dan kita nak bantu dengan harta benda kita dan sebagainya. Hak tu atas suka hati kita lah. Supaya benda tu jadi perkara yang baikkan di dalam hidupan kita. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih. Ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.